Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bertemu lagi kita dalam teknik menjawab kertas 3. Hari ini cikgu akan terangkan seringkas yang boleh sebagai persediaan kamu untuk hari esok. Good luck ya. Okey, saya bagi satu contoh soalan. So, awak akan diberi radas yang tertera seperti gambar ni. So, make sure awak cek satu persatu. Pastikan semua bahan tu ada. Kalau bahan tu tak ada, tolong angkat tangan. Okay, lepas tu awak perlu baca soalan dengan baik dan betul ya. Okey, kita tengok contoh soalan yang ni. Rajah menunjukkan proses penguraian suatu larutan menggunakan kaedah elektrolisis dalam makmat. Okey, so ini bagi gambar rajah tapi sebenarnya bahan kat sini diberi serbuk kalau awak tengok serbuk. Okey, mengaplikasikan konsep yang sama, anda dikehendaki merancang dan menjalankan eksperimen mengkaji kekondisian elektrik bagi bahan R, M dan bahan Z. Okey, so daripada soalan ni kadang awak perlu ready untuk menjawab soalan pemboleh ubah yang dimanipulasikan, yang dimalarkan dan yang bergerak balas. Semua jawapan tu ada kat sini. Contohnya, mengkaji kekondisian elektrik. Ini adalah pemboleh ubah apa? Yang bergerak balas. Okey, yang ni bergerak balas. Manakala bahan R, bahan M dan bahan Z adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Dan yang dimalarkan awak boleh pilihlah contohnya jisim garam ke ataupun jisim isi padu air yang akan digunakan untuk melarutkan bahan tadi. Okey. Jadi soalan A, rancangkan satu prosedur bagi eksperimen menggunakan radas dan bahan yang diberikan. Prosedur anda adalah mengandungi bagaimana anda mengendalikan pemboleh ubah yang terlibat. Jadi tengok betul-betul kat sini dia gunakan cawan plastik saja. Kita tengok contoh jawapan. Okey, so ini adalah contoh jawapan. Jadi kalau syaratnya untuk terangkan prosedur dia mesti ada A, B, C. Apa dia A? A tu maksudnya okey, A masukkan ini A. Okey, kita mesti ada A. Kemudian B, air suling. Okey, ini adalah B dan kemudian C, sebuah cawan plastik. Sebuah cawan plastik sehingga separuh penuh, ini termasuk dalam kategori B. A, B, C. A tu maksudnya aksi, B tu bahan beserta kuantiti. So kat sini kuantiti dia boleh letakkan setengah penuh ke ataupun isi padu yang awak nak gunakan lah. Contoh 50 cm padu. 50 cm padu. Okey, dan ni adalah dia punya radas yang awak gunakan. So yang diberi tadi cawan, so awak kena guna cawan lah. Kalau diberi bika, awak guna bika. Kalau kata tabung uji, awak guna tabung uji. Okey. So yang kedua. Yang kedua tu masih dalam persediaan lagi. Aksi dia contoh sambungkan. Sambungkan apa? Elektrod karbon dengan wayar penyambung. Dan okey, radas dia apa yang nak disambungkan dengan apa? Dengan voltmeter. Biasanya langkah 1 dan 2 tu memang macam mana kita nak set up kita punya bahan dan radas tu. So ini mesti ada ABC lah. A tu aksi, B tu bahan dengan kuantiti yang betul kalau perlu, dan C tu kontainer, radas apa yang digunakan. Okey. Kemudian yang 3 ni bagaimana awak mulakan? Maksudnya kalau awak tak buat ni, benda tu tak berlaku, kita tak nampak tindak balas tu. Jadi dalam kes ni kata dia kena celupkan kedua-dua elektrod karbon ke dalam larutan tadi. So larutan tadi tu, sini saya tertinggal, dia dah tambahkan satu spatula serbuk R ke dalam cawan plastik dan kacau dengan rut kaca. Okay, so yang langkah ketiga tu celupkan. Maksudnya macam mana dia nak mulakan eksperimen. Okey, ini contoh dia celupkan. Contoh lain mungkin awak kata panaskan bahan ataupun kacau bahan campuran tadi. Okey, so langkah keempat mesti ada rekodkan pemerhatian dalam jadual, dan langkah kelima mesti ada ulang. Jadi step dia berapa? Ada 4. 1, step ABC. Yang kedua, bagaimana awak mulakan. Yang ketiga, mesti ada rekodkan. Dan yang keempat, mesti ada ulang langkah. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Jalankan eksperimen dan bina satu jadual untuk merekodkan pemerhatian. Jadi ingat, bila nak buat jadual teknik penjadualan data, mesti lukis dengan pembaris. Awak tak boleh garis herut-berut, mesti kemas pakai pembaris. Okey, setiap lajur mesti ada tajuk dan unit jika ada, dan pemboleh ubah yang dimanipulasikan sebelah kiri, pemboleh ubah yang bergerak balas di sebelah kanan. Jadi yang dimanipulasikan apa tadi? Contoh bahan R, bahan M, bahan Z. Okey, so tulis pemerhatian
Kemudian ini contoh dia punya keputusan tadi lah, tiada perubahan. Jarum voltmeter terpesong, yang ni jarum voltmeter terpesong. Sebab tadi dia guna jarum voltmeter. Jadi untuk perhatian tu awak boleh catatkan apa sahaja yang awak nampak tu. Contoh kalau awak masukkan satu bahan tu di dalam air. Okey, lepas tu air sulen tadi tidak berwarna. Kena sebut, awak tak boleh sebut jernih. Awak kena sebut tidak berwarna. Okey. Cecair tidak berwarna bertukar kepada biru. Ataupun warna larutan berwarna ungu bertukar kepada tidak berwarna. Ataupun mendakkan putih terbentuk. Mendakkan kuning terbentuk. Tulis apa saja pemerhatian yang awak nampak. Okay, contoh kalau gas, gelembung gas. Gelembung gas terbentuk. Contoh. Atau gelembung gas dibebaskan. Macam itulah. So, awak tulis saja apa pemerhatian yang awak nampak. Okey, sama ada dari segi perubahan warna ataupun apa sajalah pemerhatian yang boleh dilihat. Mungkin boleh bau. Okey. Contoh bau gas, bau sengit. Contohlah. Ataupun dari segi pendengaran, bunyi pop. Okey, itu contoh. So, awak buatkan dalam bentuk macam ni lah. Okey, seterusnya inference. Inference tu maksudnya di sebalik pemerhatian tu apa sebenarnya yang berlaku. Contoh yang tadi, jarum voltmeter terpesong kan. Okey, jarum voltmeter terpesong tadi. Okey, ini bukan jawapan, ini contoh. So inference dia apa? So inference dia adalah okey, bahan tadi mengkonduksikan elektrik. So contohnya bahan tadi mengkonduksikan elektrik. Contoh. Ataupun kalau gas, gelembung gas dibebaskan, awak boleh bagi tahu gas tu gas apa? Gas karbon dioksida ke? Gas hidrogen ke? Di sebalik pemerhatian tu. Contoh awak bahan tu cecair tidak berwarna bertukar kepada biru. Mungkin awak nak cakap sebatian tu larut dalam air. Contoh. Ataupun garam mengayon di dalam air. Contoh. Maksudnya di sebalik pemerhatian tu, awak fikir apa yang berlaku. Kalau kata tiada perubahan, awak bagi tahulah. Contohnya kalau macam tadi, jarum voltmeter tidak terpesong, maksudnya tidak mengkondenskan elektrik. Kena bagi tahu sebaliknya. Okay. Next. Yang ni tadi contoh kalau pemboleh ubah tadi lah. Kadang pemboleh ubah dia ada dalam soalan. Contoh kat sini mengukur voltmeter. Okey, saya dah highlightkan warna merah tu. Maksud MV. MV maksudnya pemboleh ubah yang manipulasikan. Okey, lagi mengukur voltan. Ini apa? Ini yang bergerak balas. Yang kita nak tengok apa? Yang bergerak atas. Okey, yang bergerak balas. Okey, nak cari yang dimalarkan mana? Okey, tengok kat sini. Okey, kuprum 2 sulfat. Maksud ini boleh gunakan kepekatan larutan kuprum 2 sulfat ataupun isi padu. Mudah Okey. Next. Ni pemboleh ubah tadilah. Tulis sajalah. Sama ada awak tulis apa yang ada dalam soalan tu ataupun awak fikirkan jawapan yang sesuai lah. Okey, definisi secara operasi apa yang dibuat dan apa yang diperhatikan. Apa eksperimen tu awak buat apa? Contohnya awak buat apa yang biasa eksperimen yang senang. Peranan air dalam menunjukkan sifat asid. Contohnya apabila air dimasukkan ke dalam asid oksalik dan kertas litmus dicelupkan, apa yang berlaku pada kertas litmus tu? Contohlah. Okey, ini saya bagi beberapa contoh. Contoh definisi secara operasi bagi pengeratan besi. Ni eksperimen awak tak buat lagi. Ini tingkatan 5 punya. Apabila paku besi dililit dengan logam yang kurang elektropositif, direndam ke dalam larutan agak-agak panas yang mengandungi larutan kalium heksasianoferat, tumpukan biru terhasil. Okey, contoh kedua, kereaktifan kumpulan 1. Apabila logam alkali yang terletak paling bawah dalam kumpulannya dimasukkan ke dalam besen yang mengandung air, nyalaan yang lebih cerah terhasil. Okey, pengumpulan susu getah. Okey, ni tak buat lagi lah.